المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعوة للخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. ونويت ما نوى به السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال المصنف الإمام الشيخ ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم وعلوم شيخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. أستاذ زكي baca hadis Abu تفضل. عن أبي هريرة. Ustaz Syakir itu. Nyak tak? Dekat. Nyak tahu. Leh grup kau. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai tawaduk ni. Man tawaddu'a lillahi rafa'ah. Baik. Apalah Ustaz siapa nak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi sanadikum muttasil ila al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain amin. Ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu fasawwa an-nasu sufufahum فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah qala uqimatis salatu, telah didirikan sembahyang. Maksud didirikan sembahyang telah diiqamatkan untuk sembahyang. Mana Bilal telah qamat untuk sembahyang. Qala fasawwa an-nasu sufufahum, lalu manusia bangun untuk membetulkan saf mereka. Nas dimaksudkan bila bersahabat yang bercakap itulah sahabat. An-nas yang dimaksudkan situ bukan sebarang manusia lah, para sahabat lah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah keluarlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kamar baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala fataqaddama, lalu baginda tampil ke depan, mengambil tempat di depan sebagai imam. Wa huwa junubun, walhal baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Baginda terlupa, baginda dalam keadaan junub. Thumma qala, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala makanikum, ay uthbutu fihi, ay uthbutu fi makanikum wa la tatafarraqu. Taklah kamu pada tempat kamu. Sebelum Nabi akad takbir. Ala makanikum. Qala faraja'a, maka Nabi kembali semula, faqtasala thumma kharaja. Kemudian Nabi SAW masuk balik. Masa Nabi suruh diam tu, para sahabat radhiyallahu alaihim tidak, para sahabat radhiyallahu taala alaihim belum tahu lagi sebab apa. Nabi pun tak beritahu saya ni junub. Cumanya Nabi kita SAW masuk semula ke dalam rumah baginda, dalam kamar baginda, dan Nabi baginda mandi SAW. Dan Nabi baginda keluar, wa ra'suhu yaqturu ma'an, hal keadaan kepala baginda yang mulia sedang menitiskan air. Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam menitiskan air. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang apa dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang tidak sah ataupun syarat sembahyang itu pun Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tentang menunggunya makmum akan imam dalam keadaan mereka berdiri. Mana mereka itu tunggu imam dalam keadaan mereka berdiri. Jadi ini bersambung dan berkait dengan hadis sebelum ini. Hadis ke-49 itu Nabi kita SAW bersabda, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Janganlah kamu bangun
dalam keadaan kamu, sehinggalah kamu melihat aku. Sebab apa Nabi kata jangan bangun? Sebab supaya tidak berpanjangan masa mereka menunggu baginda SAW. Baik, sekarang ni baginda masuk mandi, dia keluar pula. Jadi mereka menunggu, sahabat-sahabat menunggu dalam keadaan diam. Jadi ini tidak bertanggung lah sebab yang pertama tadi fala taqumu tu larangan, itu bukan larangan haram, tapi larangan tu amru irsyad, kerana Nabi nak memberi keselesaan pada para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Dan juga Nabi nak menjaga saf itu supaya masih manusia terus berada di dalam saf. Fadal. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. قال رضي الله تعالى عنه. Hadis yang ke-41 riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu apa dia ni, 7 golongan manusia yudhilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya, dalam riwayat lain dalam naungan arasnya, bukan naungan Allah, sebab sifat naungan atau bayang itu sifat bagi benda berjisim. Maka maksud naungan itu sebagai diterangkan dalam riwayat lain zillu arsyihi, di bawah naungan Allah, mana naungan arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah. Al-imamul adilu, al-jaza' min jinsil amal. Al-imamul adilu, imam yang adil. Jadi oleh kerana imam pemerintah yang adil, yang mengikut syariat, maka itu akan mendapat naungan daripada Allah Ta'ala. Maka tidak akan terhasil al-adil itu melainkan dengan orang at-tabi'u li awamirillah, itu orang yang mengikut bagi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fayada'u kulla syai'in fi mawdi'ihi, maka dia akan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Yang kedua, wasyabun. Jadi pada masa disebut dalam hadis yang lain, hadis yang kedua ni walaupun ada orang kata hadis ni maudhu' dan sebagainya, tapi saya cenderung kepada ijtihad Dr. Ibrahim As-Siddiq Al-Ghumari mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Hadis as-sultanu zillullahi fi arsyihi, ataupun fi as-sultanu zillullahi fi ardihi. Bermula sultan itu, penguasa itu ialah naungan Allah Subhanahu wa taala bagi di atas muka bumi. Maksudnya sultan yang adil lah. Sultan yang mengikut perintah Allah itu diibaratkan seperti naungan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Maka sesuailah dia dibalas dengan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Itu seorang pemuda yang membesar di dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini suatu benda yang payah. Sebab seorang asyababu jununun. Sebab masa remaja ni manusia bagaikan gila, tak ada akal. Dia buat benda tu tidak ikut Allah, sebab lebih mengikut hawa nafsu. Tiba-tiba orang remaja ini dia ditarbiyah ataupun diduduk, macam kata Syakir ini, duduk dalam usrah sokmoh. Bukan duduk dalam usrah, maksudnya dia dalam tarbiyah, terdidik dia dalam program ibadah. Bukan buat program hiburan untuk anak muda. Anak muda sepatutnya diprogramkan dengan program ibadah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang mana hatinya terkait ataupun tertawan dengan masjid. Wa rajulani, dan 2 laki-laki tahabba fillah, mana berkasih sayang dia kerana Allah. Ijtama'a alaih, dan bertemu dan mereka di atas kerana Allah. Wa tafarraqa alaih, dan berpisah juga kerana Allah. Itu yang ketiga. Wa rajulun talabatu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin, dan lelaki yang digoda oleh seorang perempuan, yang dituntut oleh seorang perempuan, yang digoda oleh seorang perempuan
Yang perempuan itu punya kedudukan, mana aman. Maknanya kalau dia berlaku apa-apa pun, kira-kiranya perempuan itu akan cover dia. Perempuan yang zatu mansibin. Yang kedua, godaan yang kedua, wajamalin. Perempuan tu pula lawa. Waqala inni aqafullah rabbal alamin. Nabi dia berkatakan, aku sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Mana dia tidak berbuat maksiat ketika mana dia berpeluang untuk berbuat maksiat. Itu ternyata zahir sungguh kebaikan dia, kesolehannya. Dia ni kadang-kadang tidak buat maksiat bukan kerana kita baik. Kita tak buat maksiat kadang-kadang kerana kita tidak ada peluang untuk buat maksiat. Maka orang yang baik, kalau ada peluang buat maksiat pun dia akan tidak buat maksiat. Jadi, katanya setengah ustaz-ustaz lah, yang kataan dia tu benar lah. Syarat untuk jadi jahat ni dua. Pertamanya hati jahat, yang keduanya ada peluang untuk buat jahat. Jadi kadang-kadang orang tu dia jahat tapi tak ada pernah nampak dia buat jahat. Maka orang kata dia baik. Allah Ta'ala sembunyikan dia. Tapi pada hakikatnya hati dia sentiasa nak buat jahat. Tapi ada orang tu sekalipun dapat peluang diuji oleh Allah Ta'ala, nak masuk kita minta izin daripada Allah Ta'ala daripada ujian seperti ini, maka orang itu dia luluh ujiannya, dia tidak buat jahat walaupun ada peluang. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa. Dan seorang laki-laki yang mana bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan, yang mana dia sembunyikan ataupun yang sangat tersembunyi. Hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuhu, sehingga kan tidak mengetahui oleh tangan kirinya apa yang dinafkahkan oleh tangan kanan. Apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan itu tidak diketahui. Kalau Ustaz Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, dia kata kalau sedekah yang tersembunyi itu pasti sedekah sunat. Sebab sedekah wajib itu kita sunat kita zahirkan. Sedekah wajib itu macam zakat. Zakat ni kalau contoh kita meniaga banyak, contohnya kita meniaga ubat cicak, laku banyak untung, jadi kaya raya dah, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi zakat tu kena bayar. Kalau kata masya-Allah dia tu kaya raya dah, tokel apa ratus serangga itu contohnya, tapi zakat tak kena bayar contohnya. Maka tak boleh, dia kena zahirkan bahawasanya kita ni orang yang bayar zakat. Kalau tidak dicela. Sebab itulah antara sebab kita dituntut menzahirkan. Buat cik besar-besar pun tak apa. Buat cik besar-besar tak apa. Berzakat. Zakat tu zakat wajib. Mana kita berlafaz pula, ini zakat harta saya. Disunatkan kita menzahirkan yang wajib. Tapi kalau yang sembunyi, yang sunat-sunat tu sembunyikan. Kata almarhum Syekh Rayyan, Syekh Ahmad Ali Tahar Rayyan, kalau tangan kiri tak tahu, isteri pun tak boleh tahu juga lah. Isteri kita pun tak tahu kita bagi sedekah. Jangan bagi tahu. Sebab tangan kiri kita pun tak tahu. Tangan kanan kita bagi apa. Seolah-olah dia sembunyikan sangat sedekah tu sehingga kan tangan kiri itu pun tidak tahu sedekah dalam tangan kanan. Maknanya dia sembunyikan sangat-sangat. Wa rajulun dzakarallaha azza wa jalla khaliyan fafadat aynah. Dan yang terakhirnya seorang laki-laki yang menyebut nama Allah SWT hal keadaan bersembunyi ataupun dalam keadaan sunyi, fafadat aynah, dan sehinggalah menitiskan air mata. Jadi sebenarnya perbincangan tentang hadis ni panjang. Antara yang menarik lah, saya pernah belajar, dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau 40 hadis akhlak mulia. Dalam 40 hadis akhlak mulia tu, hadis terakhirnya adalah hadis ni. Hadis sab'atun yudilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Dalam akhir 40 hadis akhlak mulia tu dia sebutkan huraian beliau tentang 7 unsur, 7 elemen yang akan mengelokkan masyarakat Islam. Mana kalau elok 7 perkara ni, maka akan comellah negara Islam. Pertama, kepimpinan. Yang kedua, remaja, orang muda, kita beri perhatian dia dengan fungsi ibadah. Yang ketiga, kita hidupkan masjid. Lepas tu kita jaga hubungan sesama Islam, dibina di atas dasar mahabbah. Dan juga kita jaga wanita, jaga perbatasan pergaulan wanita, dan dengan lelaki-lelaki. Dan juga dan kita banyakkan sedekah sunat.
sedekah-sedekah sunat yang kalau yang paling baiknya sedekah yang lebih sunat tu lebih tersembunyi lagi. Mana kita hidupkan sedekah akan maka ketika dia yang kata akhir hidupkan oleh zikir. Zikir bukan sahaja di tempat ramah. Zikir yang tempat ramah tu katanya guru kita Syekh Mustafa Nadwi sebagai latihan saja. Kita buat zikir malam Jumaat sebenarnya zikir itu setiap masa disembunyi kita dengan di hadapan Allah Taala. Ketika itulah baru kita menamakan zikir sebenarnya. Zikir di dalam majlis zikir cara ramah tu hanya pada tujuannya untuk latihan ataupun tadrib untuk membiasakan kita diri kita lekat berzikir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Saya rasa cukuplah setakat tu untuk Mukhtasar Ibn Abi Jamrah pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum kita pindah pada apa dia ni hadis 40 Fathul Mubin tu, kalau ada soalan boleh kita bincang sikit. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, boleh tak sedekah ataupun amalan-amalan sunat ni dizahirkan? Maknanya sunatnya disembunyikan, tapi dia nak zahirkan. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ni, dalam kitab Hasyah Syanwani ni, kalau tak silap, ada tempatnya Al-Imam Muhammad bin Ali Syanwani ni dia sebut boleh kita zahirkan kepada orang-orang yang terpengaruh dengan kita. Mana-mana orang yang kalau seorang imam, contohnya seorang imam, seorang pemimpin, dia boleh sembahyang di sunat di tempat ramai sebab orang ikut. Maknanya contohnya kalau kita di jawatan kita, contohnya kita ni apa? Kita ni ustaz. Kita ni ustaz, contohnya kita mengajarkan anak-anak di sekolah. Kita belajar apa? Kita ajar sembahyang zuhur di sekolah. Jadi sembahyang zuhur tu wajib sembahyang. Itu tak baik. Kita nak sembahyang sunat zuhur tu ba'diyah tu kita nak sembahyang dalam bilik kita dalam pejabat kita ke? Ataupun kita sembahyang di masjid. Maka kita sembahyang di masjid di surau tu lebih baik sebab pelajar-pelajar kita akan tengok. Pelajar-pelajar kita akan tengok pada ketika itu sebab mereka itu orang yang akan terpengaruh dengan kita. Kalau ada orang yang akan mengikuti kita di situ, maka kita sunat juga menzahirkan amalan kita yang sunat. Bagi orang, tujuannya untuk orang-orang di bawah kita. Bukan untuk pamer kepada orang lain. Kita tu, contohnya kita pergi masjid, kita bawa anak. Maka ketika itu kita semayang di masjid, lepas pada semayang sunat, lepas semayang fardu zuhur, kita semayang sunat ba'diyah zuhur. Sebab nak tunjuk kepada anak kita, ataupun siapa sahaja yang ada bersama kita tu supaya mereka ikut. Supaya mereka tahu, oh ni ayah aku dulu, dia semayang sunat ba'diyah, dia tak jaga semayang sunat. Walaupun dia tak ikut lagi masa tu, dia akan ikut juga nanti. Kemudian hari. Maka juga sedekah. Sedekah ni boleh kita zahirkan kalau ada di depan tu orang-orang yang kita harapkan dia mengikut kita. Tapi sekadar, oh saya nak zahirkan ni lah untung saya meniaga banyak ni. Saya meniaga banyak ni, tengok duit banyak ni sebab setiap kali saya masuk syarikat ni, butuh banyak ni tengok duit saya ni. Dengan duit ni saya boleh sedekah buat kebajikan tu. Saya rasa guna nama sedekah kalau tak tepat lah. Wallahu a'lam. Saya nak tanya, okay, walaupun jauh sikit. Rasulullah ni dalam rumah dia ada tandas ke? Kalau biasa kan ada riwayat Sayyidatina Fatimah tutup Nabi dengan kain apa semua kan? Jadi macam mana sebab kan ni masuk Rasulullah masuk rumah, lepas tu keluar yang menitik. Baik. Dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam ada kodak tandas. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala kata dia pernah naik ke atas satu bangunan ataupun dekat Masjid Nabawi ataupun dekat rumah kakak dia. Naik tu untuk tujuan lain. Tapi ketika dia naik tu dia tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuang air. Menghadap ke arah kiblat.
Jadi daripada situ kata ulama boleh apa dia ni boleh menghadap kiblat ketika qada hajat sekiranya berada di dalam bangunan. Nampak tak? Ulama istinbat daripada hadis tu, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi daripada situ kita tengok adakah tandas dalam rumah? Adakah tandas dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi sekarang tidak ada petunjuk yang jelas, cuma baginda Rasulullah SAW pernah qada hajat di dalam rumah. Pernah qada hajat, mungkin ada sebab apa-apa. Kita tak ada, setakat ni kita, dan Nabi kita SAW mengajar kepada kita untuk khalaq, adab dukhulul khalaq kan. Dukhulul khalaq tu tentulah ada tempat. Jadi adakah tempat di dalam rumah ataupun luar daripada rumah? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sana ada satu hadis yang lain pula dalam kutubus sittah awal. Kita tengok Sunan At-Tirmidzi ke Sunan mana? Kana sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak membuang air, baginda pergi jauh. Jadi pergi jauh tu kata alim ulama, apabila pergi jauh tu sekiranya tidak kedengaran suara dan juga tidak keciuman bau. Jadi daripada situ kata ulama tandas ataupun sebagainya itu seeloknya berada di tempat yang tidak didengari ataupun tidak keciuman bau. Jadi orang Melayu kita zaman dulu buat rumah, buat tandas, mandi dalam rumah. Tapi tandas tu dia buat luar. Kita baca kita zaman berak tu dia buat luar rumah. Mana-mana tak keluar lah. Pakai tak keluar lah. Jadi kalau mandi boleh dalam rumah, tak ada dalam rumah. Tapi kalau tandas buang air tu di luar rumah. Orang Melayu kita mungkin kerana mereka beramal dengan perkara ni lah. Ada satu hadis yang mana saya sahabat Ummu Aiman kau minum kencing Nabi yang ada dalam rumah Nabi. Jadi maksudnya zaman dulu dia mungkin dah tak ada tandas macam zaman lain sebab zaman lain ni kan ada air apa semua kan. Jadi mungkin zaman dulu ni orang bekah je lah. Bekah untuk buang air dalam rumah. Okay, benda tu warik kan? Mana Nabi kecil lah. Nabi bekas tu Nabi letak bawah di tempat tidur dia. Mana bekas air kecil Nabi tu dia diambil oleh seorang Barakah Al-Habasyiyah tu Ummu Aiman dah. Maka jadi diminum dan Nabi kata dia tak akan masuk neraka lah. Dan buahkan disebut Imam Nawawi sebut terjemah dia tu daripada kalangan perempuan yang salihin. Ummu Aiman tu panjang umur dia sehingga dia masih ada selepas Nabi wafat. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah selalu berziarah dia. Dan apabila Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar beritahu kepada Sayyidina Umar, marilah kita pergi berkunjung meneruskan aktiviti Nabi SAW mengunjungi Ummu Aiman. Sebab bila Ummu Aiman bila Nabi wafat, ada orang nak berziarah Sayyidina Ummu Aiman, maka kita ni yang masih hidup ni selalu bila ziarah Ummu Aiman sama dengan Nabi, maka kita kena pergi juga lepas Nabi tak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan amalan-amalan baik yang dilakukan oleh orang terdahulu selepas mereka meninggal dunia. Itu silaturahim. Jaka Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ni dalam bab menzarahi orang-orang soleh. Maksudnya menzarahi para solehin. Jadi macam mana dibuat oleh para sahabat? Siapa orang soleh dia zarahi oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Itu Sayyidatuna Ummu Aiman. Pengasuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Boleh ke nak tanya? Soalan. Ustaz, contoh kalau untuk solat subuh kan, kita terbangun lewat macam 5 minit atau 10 minit nak habis waktu solat subuh. Lepas tu kita macam sakit perut. So kita habis-habis lepas ambil wuduk tu tengok dalam
dah 2 minit 3 minit dah habis waktu solat subuh, adakah kita kena niat qada ataupun boleh teruskan solat subuh niat biasa? Niat biasa. Niat biasa. Niat biasa. Walaupun dia selagi mana kita akad takbir itu dalam waktu, masih dalam waktu subuh, maka kita sembahyang kita tu adaan, masih dalam waktu insya-Allah. Al-ada tu mana wuqu'ul ibadati fi waqtihil muqaddari lahu syar'an, kata Maulana Syekh Al-Jum'ah. Ada ni kita menjatuhkan, kita melakukan ibadat kita tu pada waktu yang telah ditentukan baginya pada syarak. Sekarang ni sembahyang tu bila masuk kita dah sembahyang, kita masuk dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi kalau Allah Akbar itu dalam waktu sembahyang, maka sembahyang kita tu dikira adaan. Sebab kita menjatuhkan takbir itu dalam waktu sembahyang. Dan kita pun tidak perlu nak tunggu nak keluar waktu dulu. Tak, kita niat sembahyang sebagai adaan. Jadi kalau dah keluar juga, sebab mana tahu kita sembahyang 2 minit itu sempat siap belakang sudah habis waktu. Jadi Allah Ta'ala panjangkan 2 minit itu bagi kita, sehingga kan 2 minit kita tu jadi karamah bagi kita, jadi lebih pada 10 minit bagi orang lain. Jadi Allah panjang masa tu boleh dipendek ke bagi itu, dia boleh dipanjang pada orang. Jadi sembahyanglah niat dengan niat adaan Allah Ta'ala. Cuma kalau kita habis waktu sekalipun, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, fardu subuh 2 rakaat adaan, pada ada habis waktu. Kalau adaan itu dilaksanakan dalam keadaan bukan dia nak main-main, maka jadi qada juga walaupun dia niat adaan. Tapi sahlah sembahyang itu Ustaz, walaupun niat qada, walaupun niat biasa pun. Sejauh mana dia tidak bermain-main. Tapi benda tu sunat. Adaan tu pun tak disebut dalam niat. Kalau dia tak sebut langsung pun tak ada masalah. Usalli fardal subhi raka'ataini lillahi ta'ala, tak sebut adaan ataupun qada. Terhasil mereka akan catat, kalau bahasa Syahli Jumaah tu mereka akan catat ni qada. Qada maknanya sebab dah keluar daripada waktu lah. Walaupun kita tidak tu, walaupun kita tidak membentangkan adaan ataupun qadaan dalam niat kita, itu memang bukan syarat niat pun. Syarat niat tiga, qasad, ta'arud dan ta'yin. Qada dan adat itu tidak wajib. Bahkan kata Imam Suyuti, kalau tersalah pada dia tidak mengapa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Hai. Ada masa berbaki 8 minit lagi. Baca sikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada masa saya berbaki 8 minit itu kerana kita ada masalah sedikit dalam bazum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ala jami'i ni'amih. Kita Ustaz. Qala Naam, ala jami'i ni'amihi wa ikhtalafu, itu kan? Ya. Qala radiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulum masyayikhina fid darain amin. واختلفوا هل لله سبحانه وتعالى نعمة على كافر في الدنيا وقيل نعم وعليه الباقلاني وقال الفخر الرازي إنه الأصوب بقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وذكر آيات كثيرة فيها
dalalatan fiha dalalatun lidzalika. Wa qila la li'annahu wa in wasalat ilaihi ni'amun lakinnaha qalilatun haqiratun la i'tidada biha li'adaiha ila ad-darar ad-daimi fil akhirati fahiya kahulwin fihi summun. Wa min thamma qala ta'ala wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim al-ayata ayatan min al-ayata. Wal khilafu lafziyyun idh la nizaa fi wusuli ni'amillahi ilayhi wa innama an-nizaa'u fi annaha idha hasala 'aqibaha dhalika ad-dararul abadiyyu hal tusamma hina idin fil 'urfi ni'aman aw la. وهو نزاع في مجرد التسمية. Baik. Sekarang ni khilafnya apa dia? Waqtalafu dan telah berselisih mereka itu, makna ulama-ulama lah. Adakah bagi Allah Subhanahu wa taala itu nikmat? Adakah bagi Allah Taala itu nikmat ke atas orang kafir di dunia? Adakah Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada orang kafir di dunia? Jadi berbalik kepada apa? Pada ta'rif nikmat tu lah. Ini disebut ta'rif nikmat sebelum ni. Perbincangan ini datang selepas kita tahu ta'rif nikmat. Dia kata sini lainul aishi wa khasbuhu. Itu ta'rif yang pertama disebut oleh Imam. Maksudnya keselesaan hidup dan juga dan kesuburannya. Maknanya kesegaran kita hidup tu, kesuburan kita hidup tu nikmat. Baik, adakah Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat kepada orang kafir di dunia ni? Qila na'am. Maka qila pada qaul yang pertamanya na'am. Mana bagi Allah Taala itu iya, Allah Taala memberikan nikmat kepada orang kafir. Wa alaihi ay wa ala hadzal qil ay wa jara ala hadzal qil, dan berlaku di atas pendapat ni al-Imam Al-Baqillani Al-Maliki, seorang ulama dalam mazhab dari sisi Asy'ariyah. Mana dia kata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat juga kepada orang kafir. Juga Allah Taala pernah memberi nikmat kepada orang kafir. Wa qila la. Ada qil kata tidak. Nanti dulu. Qala al-Faqrur Razi innahu al-aswabu ay inna hadzal qila al-aswabu. Inilah yang terlebih benar. Tengok bahasa yang digunakan oleh Fakhruddin Ar-Razi itu rahimahullah ta'ala. Yang mengatakan tidak beri itu, pendapat yang mengatakan tak bagi itu, Allah Ta'ala tak bagi nikmat pada kafir. Sebab apa? Sebab nanti Allah Ta'ala kazak mereka atas nikmat itu. Kerana mereka beri nikmat adalah nikmat masa. Usulun ni'am. Mereka diazab kerana dengan nikmat itu diazab dengan azab yang abadi di akhirat. Maknanya mereka diazab dengan azab yang abadi di akhirat dengan umur yang sekejap. Jadi kenapa tu? Maknanya pernahkah mereka dapat nikmat di dunia? Jadi dikatakan pendapat itu tidak, bukan salah, tapi itu sawab, tapi yang lebih benar kata Imam Fakhruddin Razi al-aswab. Bahawasanya orang kafir dapat juga nikmat. Kenapa? Liqaulihi ta'ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya. Allah Taala berfirman dalam surah Baqarah, wahai bani Israil, wahai anak cucu Israil, mana Nabi Allah Yaqub alaihissalam, ingatlah, sebutlah nikmatku yang aku pernah berikan ke atas kamu. Baik, sekarang orang boleh iktiraf. Orang boleh iktiraf ayat ni turun kepada Bani Israel. Bani Israel itu ada yang beriman, ada yang tak beriman. Jadi orang boleh iktiraf lah dengan ayat ni. Tapi itu pun sudah ada dah. Itu menunjukkan Bani Israel itu ada yang kafir. Dan Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala mengaku, Allah Ta'ala sebut, aku beri nikmat kepada kamu. Ya Bani Israel. Dan ayat ni khitabnya kepada Bani Israel pada zaman Nabi. Orang Yahudi pada zaman Nabi. Ayat ni turun di Madinah. Dan mereka tu belum beriman pada masa itu. Uzkuru ni'mati alaikum. Sebutlah nikmat aku ke atas kamu. Banyak lagi tu. Wa zakara ayatin katida, telah menyebutlah oleh
oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ayat-ayat yang banyak fiha dalalatun lidzalik. Ada pada ayat-ayat yang banyak tersebut ada petunjuk, ada dalil kepada demikian. Mana ada kefahaman. Dalalah makna fahmun bagian demi kita. Mana ayat itu menjadi dalil apa yang dipahami bahawasanya dipahami daripada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada orang kafir di dunia. Ustaz ada 10 saat ni. Wallahu Tak teruk. subhanahu. Tak apa, kita ambil dulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambung lagi ke? Saya rasa tak payah dah sebab Cukup dah. panjang. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Rabbana taqabbal minna